Sekarang duduk sebelah kita ni, je Islam ke tak? Ada sebelah-sebelah ni yang main-main tu. Aku pun kuliah juga, kata. Kamu main-main kuliah, aku diam je katanya. Sebab dia nampak kita, kita tak nampak dia. Ini yang kita dah ingat, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Oh, letih weh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita angkat kekuatan alhamdulillah. Dipilih hari ini masih sihat, masih sempat sampai ke kuliah, dan yang paling utama kita merasa dijemput menjadi tetamunya bulan Rajab. Ini kebesaran besar yang kita kadang-kadang tak rasa. Okey, ini maka kita angkatkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Kerana Allah masih izinkan kita berada di bulan Rajab, satu-satunya lagi bulan yang dipilih Allah sebagai bulan haram. Haram buat jahat, haram buat dosa. Kalau dulu haram perang, kita tak perang, tapi perang jiwanya banyak, perang otaknya banyak, perang mulutnya banyak. Tapi kadang-kadang kita terlepas, kita tak ambil kekuatan bulan Rajab sebagai bulan pertama mencari ketenangan, bulan pertama mencari senang hati, bulan pertama untuk membayar apa hutang-hutang yang belum bayar. Ini kekuatan. Jadi membawakan tajuk hari ini. Okay. Apa tajuknya Kak? Okey, yang menjalankan hambanya. Kita siapa? Hamba. Okey, ini kekuatan mengambil keberkahan dari bulan Rajab. Sebab kita akan buat Isra' Mi'raj katanya kuliah ceramahnya. Tapi Umi hanya mengambil ibrah supaya kita sebagai orang yang melihat dari beberapa sudut. Kita dah faham, dah percaya, dah tahu, dah dengar banyak kali dah tentang Isra' Mi'raj, tapi kita nak mencari pendetailan. Sebab Pak Masjid panggil profesor katanya, yang banyak buat kajian tentang apa sebenarnya yang kita nak angkat sebagai seorang hamba sebab dalam kisah Isra' Mi'raj. Okay, sebab kisah ini merupakan hadiah teragung dari Allah untuk dijadikan sebahagian daripada bahan berfikir kita di bulan Rajab. Sebab itu bulan Rajab dimasukkan sebagai satu pada bulan-bulan haram kerana di dalamnya ada peristiwa besar, iaitu peristiwa menjentik hati kita, menyemak hati kita, sejauh mana solat kita jadi mahal, sejauh mana kita rindu Rasulullah, sejauh mana kita merasa keagungan Allah dalam keadaan itu. Sebab dua benda ni yang kita kadang-kadang nak jumpa Ramadan dah sampai dulu dah, tapi terlupa yang kita, kenapa Allah letak kita dulu di bulan Rajab, kenapa Allah jumpakan kita dulu dengan Sya'ban, kenapa Nabi berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, baru juga kata dan jumpakan kami, temukan kami, jemput kami menjadi tetamunya Ramadan. Ini bagi tahu kita bahawa jadi tetamu Ramadan bukan saja-saja, bukan sebabnya kita kata kita dah ada. Kita tak pernah rasa istimewa dijemput masuk ke bulan Ramadan. Akhirnya disebabkan itu Nabi pesan pada kita, di bulan Ramadan terangat ramai yang berpuasa, tapi yang dapat apa? Lapar dan dahaga sahaja. Maka kita ungkap balik kenapa, di mana silapnya sehingga pesanan Nabi yang sangat besar. Dapat lapar dan dahaga je. Aku termasuk tak yang dapat puasanya lapar dan dahaga? Kalau tak ada apa-apa perubahan selepas Ramadan, bermakna kita tak ada apa-apanya
Lintas hormat je Ramadan. Apalagi jumpa raya. Betul? Dan kita tidak merasa kenapa ada Rejab dulu. Apa nak diangkat Rejab ini? Rejab artinya kita bercakap tentang spiritual. Kita bercakap tentang keyakinan. Kita bercakap walaupun satu ayat je. Betul? Surah Isra, Maha Suci Allah. Bermaksud Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Ayat ini ada apa untuk kita? Kita tak dapat apa dari ayat ini? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Selama ini kita baca Isra Mi'raj, bila kata Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya, kita dah kata dalam pokok dalam kepala kita, yang dijalankan Muhammad, bukan kita. Betul? Kita kata yang dijalankan Muhammad, bukan kita. Bermakna kita masuk tak jalan jawatan hamba itu? Kalau tak rasa yang dijalankan itu hamba, kita tak masuk. Kalau kita dalam kepala kita hanya kata yang dijalankan itu hanyalah Muhammad, kenapa Allah tak kata Maha Suci Allah yang menjalankan Muhammad? Sedangkan Allah tahu yang dijalankan itu memang Muhammad. Allah tak pakai perkataan Muhammad. Apa sebab agak-agak? Agak-agak lah. Nak bagi kita rasa kamu siapa? Membangun keyakinan dan juga merasa bahawa nikmat apa yang kita nak pungut di bulan Rejab. Kenapa Nabi kata berkah kami di bulan Rejab? Berkah maknanya apa? Kalau amalan diterima, kalau sedekah diterima, kalau tak sihat disihatkan, kalau tak cantik dicantikkan. Berkah. Kalau bagi 10 sen dikembang sampai bagi juta-juta, mana kita tahu? Sebab perkataan berkah itu mahal. Sedangkan kita tahu Ramadan nak datang dah, bulan paling, ya Allah, yang dibuka pintu syurga. Kita fikir tak layak ke tak kita masuk. Ditutup pintu neraka, betul ke aku terlepas dari api neraka? Ada apa saya? Kedut nampak berlari. Ini kekuatan yang nak dibangun. Kita tak kaitkan 3 bulan yang berangkai ini dalam bentuk satu kesatuan. Kita fokus terus nak puasa je. Okey? Maknanya kita tak salah lah buat puasa bulan Rejab. Ada puasa bulan Rejab atau puasa sunat je? Puasa sunat. Betul? Ini kekuatan. Maka kekuatan kita nak mengambil pula balik kekuatan. Jadi sekali lagi, tolong ambil kira doa Nabi kali ini sangat mahal. Menggabung 3 bulan. Kalau kita cuai dengan doa ini, rugi ke tak? Sangat-sangat rugi. Kalau Nabi doa untuk dia dan untuk kita. Jadi sekali lagi, Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Selama hari ni kita berjalan rasa dengan Allah ke tak? Kita jalan sendiri, kita jalan kaki, kita memandu, Datin drive. Betul ke tak? Ada orang jalan kaki, ada orang naik itu, naik ini, macam-macam, betul? Rasa tak dijalankan? Rasa ke tak rasa? Jangan ngaku kalau tak ada. Ngakulah tak ada, supaya Allah bagi ada. Faham? Saya pergi rumah dia dekat je, jalan kaki je. Oh, siapa yang nak bagi jalan kalau kaki tu tak boleh jalan? Kita boleh jalan sendiri. Kita kata, kita datang sendiri. Tak payah jemput-jemput, kita boleh datang sendiri. Betul? Kita buat kuih, kita kata sedap. Ini kuih sendiri, buat sendiri. Ayat ni biasa ke tak? Sangat-sangat baju. Baju ni jahit sendiri. Masak sendiri. Inilah jadi yang akhirnya kita langsung terlepas. Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya dari hari ini sampai mati. Tolong pegang ayat ini. Bahawa mata tak boleh buka tutup tanpa izin Allah. Tangan tak boleh angkat kalau bukan izin. Mulut tak boleh cakap kalau bukan izin. Tapi tak rasa kakinya boleh jalan. Kaki boleh jalan, boleh sampai sini kerana izin. Inilah ayat, inilah semangat, inilah keyakinan, inilah kekuatan, inilah perintah
Yang kita nak telan masuk dalam jiwa, telan masuk dalam fikiran, telan masuk bawa hari-hari. Tak ada sendirinya. Minta maaf lah, saya drive sendiri. Doktor nak kena hantar, orang nak drive kan. Ada tak Allah masa itu dalam ayat itu? Tak ada Allah. Disebabkan itu Nabi kata, kenapa nak doa daripada Rejab, nak dapat berkah, nak basuh balik hati kita. Nabi dibasuh dulu hatinya, bukan kerana Nabi kotor, bukan hati Nabi tak cantik, betul? Jangan kata, oh Nabi pun kena basuh hatinya. Oh jangan. Kalau membaca dari sudut-sudut itu saja, membaca dari segi material, tidak membaca dari segi spiritual. Sedangkan bulan Rejab bulan spiritual, bulan doa, bulan hati, bulan jiwa. Ni yang kita nak sentuh, ini yang kita nak faham balik. Bukan sekadar tahu, tetapi tak dapat nak mengangkat kekuatan yang ada dalam ayat, satu ayat saja, ayat pertama tu saja. Ambil sekerat je pun tak habis satu ayat tu pun. Tetapi kita nak telan dia sampai jadi darah daging. Dari hari ini sampai mati, tak ada sendirinya. Sama juga saya duduk rumah seorang je. Betul? Orang yang duduk seorang, hati-hati bau. Ayat ni banyak sangat serong-berongnya. Sebab itu Nabi nak seorang suruh berkah. Dah bercakap, dah sedekah tapi tak berkah. Dah tanam tapi tak berkah. Betul? Dah makan ubat tapi tak berkah. Apa sebab tak berkah? Artinya tak dapat hasil yang kita harapkan. Maka tolong telan ayat Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya. Kalau kita ngaku kita semua hamba, kalau begitu tidak diisrakan, tidak dimi'rajkan ke langit, kita dijalankan tidak? Tak dijalankan. Ya, siapa yang jalankan? Bukan jalan sendiri. Sebab itu ayat perkataan Maha Suci Allah yang menjalankan. Artinya tak jalan sendiri. Kita jalan sendiri ke tak? Jalan sendiri ke tak? Tak. Ini yang nak Umi telankan masuk dalam urat saraf, bahawa tidak ada satu gerak yang mampu kita buat kalau tidak ada bantuan tak ada sokongan Allah, tak ada izinnya Allah. Kadang-kadang Allah izin tapi tak cantik. Ada tak agak-agak? Allah izin bercakap tapi dia cakapnya kotor. Ada tak begitu? Bercakap ya, dia tu memang Allah izin bercakap, tapi kamu hari-hari ambil kira. Yang bagi kamu bercakap ni aku. Kamu bercakap untuk mendekatkan aku, kamu dengan aku, atau nak bercakap ceraikan aku, orang tu dengan aku. Ini analisa. Kajian kecil lah orang kecil-kecil macam Umi ni. Analisa yang kita nak buat dari setiap perintah itu, setiap arahan, menjalankan. Bila menjalankan bukan Rasulullah je dijalankan, semua kita, semua makhluk dijalankan. Apa yang ada di langit dan di bumi. Bulan jalan sendiri kan? Matahari jalan sendiri kan? Jadi maknanya semua, berhala Allah itu pencipta, penjaga, pemelihara alam, apa ada? Langit dan bumi. Seluruh alam. Penguasa sekalian alam. Ini yang kadang-kadang tak masuk dalam kepala, betul? Aku ni masuk tak dalam alam tu? Sekalian alam ini kita masuk tak? Rasa ke tak? Masuk. Rasa masuk. Mesti rasakan masuk. Kalau Allah perintah semua langit dan bumi, masuk aku. Tapi sombong suka akulah. Aku nak pergi suka aku nak buat suka aku. Ada tak ayat tu? Sangat banyak. Nak pakai apa suka aku, nak makan apa suka aku. Oh, macam kita agung. Masa itu bayangkan putus hubungan kita dengan Allah. Bukan kecil-kecil punya cerita. Sebab itu kamu kadang-kadang kamu jadi syirik, kadang-kadang kamu jadi musyrik, kadang-kadang kamu jadi
Ya Allah. Sebab itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu mesti diulang juta-juta kali. Kita terlepas dari Allah. Aku masak sendiri, aku hidup sendiri, aku jalan sendiri, aku buat sendiri. Berapa banyak kali putus dengan Allah, tapi tak perasan. Itu yang kita takut. Kita munafik tak sedar, kita syirik tak sedar. Itu yang nak ulang supaya kalau pagi ulang balik, tapi dengan penuh sedar. Boleh faham setakat ini? Jangan ada lagi perkataan sendiri, jangan ada lagi buat sendiri, jangan ada lagi kerana suka aku lah, suka dia aku lah. Ini kekuatan. Kalau dulu tak sempat kita nak ulas, tahun ini Allah izin kita ulas bentuk begitu. Jadi sekali lagi, maha suci Allah menjalankan hambanya. Tidak ada satu gerak pun yang kita mampu lakukan. Walaupun mata ni tak boleh kita kedip-kedipkan kalau tanpa izin Allah. Selain nak bagi satu keyakinan betapa sayangnya Allah dengan kita. Rasa ke tak rasa? Nasib baik sampai lah. Siapa bagi sampai? Nasib baik bagi sampai ke? Nasib tak, kalau tak nasib tak baik macam mana? Tak sampai. Siapa yang buat tak sampai? Ni yang lekang tu. Syukur alhamdulillah sampai. Kalau tak sampai? Astaghfirullahalazim. Aku ni rasa hebat sangat boleh sampai Ibn Abbas. Maka tolong betulkan balik ni kita panggil iktikad. Keyakinan yang tak pernah tak tanggal-tanggal dah. Jadi dia nak cakap lah. Allah memang bagi cakap. Cakap lah. Aku nak cakap suka aku lah. Kau nak dengar tak nak dengar terpulang. Allah. Jadi penceramah, cakap lah bagi sejam ni. Nak dengar tak dengar sendiri, nak pakai tak pakai terpulang. Ada orang macam tu, betul? Tapi kita harap, kita nak yang kita bercakap dipakai dan dibuat. Kau dengar saja letih. Ya Allah, sihatkan pendengaran aku, ya Allah. Sihatkan penglihatan aku, ya Allah. Sihatkan fizikal aku, ya Allah. Kan doa sihat tu. Tu ke tak? Pertama Allah kata, kenapa nak sihatkan pendengaran? Aku masih dengar ni. Apa pendengaran yang tak sihat? Kenapa nak minta pendengarannya sihat? Nak dengar yang elok-elok je. Kalaulah nak dengar yang elok-elok, makanya yang keluar mesti. Tapi dah bercakap tak sedar, tak perasan, tak sedar, sakit hati, bengkak, benjol. Ye. Faham tak ni? Ni baru nak ulas satu ayat je. Jadi yang kita dengar mesti yang cantik. Yang cantik mesti dari siapa? Dari orang yang elok-elok lah. Yang Allah dalam Quran 4 gantang pun tak dengar. Yang orang ni yang boleh dengar secara langsung pun tak pakai. Memang ustaz cakap dah, tapi memang tahu dah, tapi betul tak? Dah tahu gumbat tu dosa, tapi macam mana? Sengaja, tak sengaja, minta ampun dah, dok juga, baru puas hati aku. Aku dah cakap dah apa aku nak cakap. Dia peduli apa orang tertumbang ke, orang tu sakit ke. Ini kita kadang-kadang bercakap pasal pandangan mata ain pula. Itu pun satu hal juga. Ini baru dapat sempat dia bagi tajuk pandangan mata ain. Apa gak-gak? Itu pada kaitan tu. Bila kita tengok orang tu sakit, apakah hal? Berapa ramai orang sakit tak pergi hospital? Pergi hospital doktor kata sihat. Betul? Tapi di rumah tak sihat. Kenapa? Menung je tak tahu lah. Jangan. Sebab yang cantik sangat jangan susah, jangan senang hati sangat. Yang buruk sangat jangan senang hati sangat. Kerana komen orang, pertama mulut, tapi kalau kita bercakap dalam pandangan mata ain, orang tu tengok kita je sakit perut. Orang yang tengok kita dengan dengki, orang yang tengok kita dengan sakit hati, orang yang tengok kita dengan kagum. Lawa dia. Hilang ingatan kawan tu.
Boleh faham? Sebab itu jangan lawa-lawa sangat. Jangan relik-relik sangat. Kerana bila kita buat orang kagum, boleh faham? Ini bukan menyimpang tapi ada kaitan. Kerana mata. Sebab minta dengan Allah, ya Tuhanku, sihatkan penglihatan aku. Tadi sihatkan pendengaran. Maknanya kita nak tutup. Allah tutup ni. Malaikat tutup jangan dengar yang tak cantik. Dia memang sakit hati dengan aku tu sebab dia cakap begitu. Mana kita terima tak apa dia cakap? Terima. Kalau tak terima, lantak lah kau dah cakap ke langit ke mana ke. Mampu ke tidak? Sakit hati doktor, mana boleh tahan. Kita dengar secara langsung dia cakap dengan kita. Jangan. Akhirnya bawa balik bengkak. Oh, boleh faham? Akhirnya minta maaf pakai kulit. Maaf ya. Maaf je lah. Tak sengaja. Tu tadi tak sengaja tu. Berapa lama tak sengajanya? Berapa banyak tak sengajanya? Ada tak sengaja minta ampun tak? Minta ampun sengaja. Tapi masa tak sengaja tu, sengaja tak rasanya nak minta ampun balik? Tak ada. Tak sengaja. Kau tak sengaja, Allah tak kira. Cantik. Kalau tak sengaja maknanya tak sedar. Bila tak sedar diri, sakit. Boleh? Jadi penglihatan, pandangan dan penglihatan. Ini baru berbincang di Manjung. Cerita pandangan mata ain ini. Kenapa orang dulu kata kalau tengok bayi, apa le buruk benar anak kamu ni, weh. Barulah tahu kenapa istilahnya buruk. Tak boleh puji. Alamak buruknya anak kamu ni. Ceritanya. Okey, kenapa? Kalau beri puji-puji, budak tu meragam tak habis tu. Nangis setengah nyawa tak berhenti. Okey, sebab itu kita tak belajar, tak tahu. Sebab mata kita dia ada macam-macam kuasa. Ada tengok bergembira, ada tengok tak gembira, ada tengok sakit hati, ada tengok dendam. Ya Allah, teruknya ustazah ni kalau ngajar marah-marah orang je kerjanya. Nampak tak? Jadi sekali lagi pandangan mata. Minta dengan Allah disihatkan pandangan. Tadi pendengaran, maknanya kita nak elak apa? Elak dengar yang buruk, betul? Macam mana nak elak? Dah. Kurangkan bercakap. Itu kalau kita je. Kalau jumpa orangnya macam mana? Bermakna Allah suruh analisa, kamu tak boleh kawan dengan dia sebab yang keluar dari mulut dia buruk. Atau bagi tahu dia jangan cakap yang buruk-buruk, sakit telinga aku. Itu kalau sahabat yang baik nak selamatkan sahabat dia. Tapi tak kuasa nak tegur lantak dia lah dengan dia. Akhirnya kita merenggang. Betul ke tidak? Maka macam mana nak jaga telinga ni supaya sentiasa dalam keadaan sehat? Allah bagi dengar ni bukan free. Allah bagi cakap bukan free. Sebab itu cakap yang baik-baik. Cakap yang perlu. Cakap yang dekatkan orang dengan Allah. Bukan cakap suka-suka nak cakap. Kita hari ni, dalam WhatsApp 4 gantang cakap. 4 skrin kalau marah. Maka Allah minta kita kalau doa sehat, semua orang nak doa sehat, yang pertama Allah kata, sihatkan pendengaran. Kerana yang kamu dengar ni kamu masuk dalam kepala. Bila kamu masuk dalam perut. Aku tak boleh terlupa dia cakap aku macam tu. Umi tak pernah lupa ayat kawan Umi masa buat program TV pendidikan. Okay, bajunya baju yang sama tapi dia rakam banyak siri. Jadi kalau sekali datang tu rakam sampai 4 siri. Maknanya 4 kali program tapi bajunya sama. Engkau ni tak ada baju ke Bi? Baju engkau ni berbunga macam taman bunga berjalan. Oh itu lekat tu. Tapi tak marah lah. Teruslah ingat tak payah pakai baju berbunga lagi le. Contoh. Walaupun dia mungkin gurau kan. Tapi itu peringatan tak pada kita. Agak dah tua-tua masuk TV tak payah bunga-bunga lah. Sampai ke sudah buang bunga semua. Itu kesan. Kesan tindakan. Kesan ayatnya sependek je. Aku tengok perut orang kau macam taman bunga berjalan. Tak ada baju, kamu tak bawa baju ke? Kawan tu senior sikit lah, memang mulut besar sikit lah. Jadi Umi tak ada dendam dengan dia, tak ada marah. Itu nasihat yang baik. Contoh. Tapi boleh tak kita simpan tu?
Secara negatif, boleh tak? Jangan tegur dia. Kalau tegur keluar macam-macam. Ada tak orang takut ditegur? Ada orang tak nak ditegur. Ada orang tak suka ditegur. Yang baik orang apa? Orang yang suka ditegur. Orang tegur tu hadiah dari Allah. Orang tegur tu tanda nak jadi kamu jadi baik. Ditegur tu bengkak ke benjo sebab bahasa dia buruk. Tapi ditegur tu untuk kita. Terimalah ya Allah, mesti ada baiknya. Betul tak? Tapi perut pula meragam. Ngak. Yang ada kerusi tu takut duduk sebelah dia. Jangan. Itu dendam akhirnya. Jadi daripada yang kita dengar, apa yang kita tengok, tolong jaga penglihatan aku ya Allah. Sehatkan penglihatan. Sehatkan pendengaran. Sehatkan pertuturan. Sebab ini hadiah dari Allah. Ni nak jumpa bulan Rejab, nak jumpa bulan Barakah. Jangan sampai bulan yang Nabi doa Barakah 3 bulan serentak ini, kita tak dapat apa-apa. Kerana kita tak menepati konsep berkah. Bila berkah mesti yang elok. Kalau dengar buruk pun astagfirullahalazim. Kamu bagi aku dengar ni ya Allah. Bantu aku ya Allah. Bagi aku sabar ya Allah. Bagi aku jangan jawab ya Allah. Sebab itu hadiah terpenting dari Rasulullah. Belajar diam. Masih diam je. Selalu nampak sembang. Udah kita pun takut terbiat ke apa. Dia selalunya riuh dah. Tapi Allah ni dia diam je. Padahal orang tu nak jadi baik. Kita pula jadi sikit perut. Apa jah diam je. Selalunya bercakap. Dah belajar nak jadi baik. Tak nak cakap banyak. Takut salah. Takut sakitkan hati orang. Walaupun kita cakap tu senang hati. Cantik baju kau. Kita memang puji. Tapi dia pula sikit perut. Aku dah pakai banyak kali dia baru ini. Kau nampak? Ya Allah. Kan jadi panjang lagi. Ini kekuatan nak dapat berkah bulan Rejab ni ya Allah ya Tuhanku. Okey, sebab kita nak jumpa dengan Isra Mi'raj harus diikuti secara spiritual. Tak boleh ikut pakai otak, tak boleh ikut pakai perasaan. Macam mana boleh naik ke langit? Gila ke? Itu pakai apa? Pakai otak, sains pun tak boleh buktikan. Tak ada fakta-fakta sains yang nak mengatakan pada kita itu benar, tak ada. Secara fizikalnya tak ada, secara materialnya tak ada. Betul? Jadi kalau orang bukan Islam tidak meyakini pakai hati, pakai iman, kita anggap Isra Mi'raj biasa-biasa je. Anak kita pun rasa macam tu. Sebab dia tak ada scientific facts. Kalau kita tak betul-betul belajar, tak betul-betul mengkaji. Betul? Kalau kita sebagai orang biasa main dengar je, lah, naik ke langit loh. Kalau kita cerita pada cucu kita yang umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ataupun pada orang yang tak belajar. Dia percaya ke tak? Macam mana? Kerana fakta sainsnya tak nampak. Fakta materialnya pun tak nampak. Oleh itu sekali lagi, bulan Rejab mengasuh kita untuk menajamkan spiritual. Menajamkan iman, menajamkan jiwa, menajamkan hati. Sebab itu Nabi yang sudah sangat baik itu, sudah dibedah dadanya semasa kanak-kanak, dibedah lagi dadanya ketika nak pergi Isra Mi'raj. Bukan kerana Nabi jahat, bukan kerana Nabi buruk hatinya, bukan kerana Nabi bertambah tak cantik. Dah memang cantik, high class dah. Tapi sebab nak jumpa Allah. Dah cantik tu nak bagi cantik lagi. Kita ni dah cantik belum? Tegur sikit, bengkak, usik sikit, tak nampak ke? Tu ke tak? Jadi agak-agak layak tak dapat keberkahan yang Nabi doa tu. Kalau hatinya masih ngongang. Saya tak bercakap tapi perut ni, mulut tak cakap, perutnya bercakap, tak berhenti-berhenti, bawa balik sampai. Ada tak gitu? Ada. Maka sekali lagi kita ambil cerita. Kenapa Nabi dibedah lagi hatinya sedangkan dah sangat cantik? Sebab pertama nak jumpa Allah. Jadi apa ibrah, apa kekuatan yang kita nak angkat di situ? Kamu tak akan jumpa Allah kalau datang dengan hati yang
Kotor, buruk, dengki, hasad, benjol. Kalau tak boleh senyum dengan orang, bengkaklah tu. Latihlah untuk senyum, sebab senyum tu ibadah. Bukan sedekah je dah. Kalau sedekah boleh suka hati, nak sedekah boleh, tak sedekah boleh, betul? Suka aku lah nak senyum, senyum boleh, tak senyum tak. Sebab itu sedekah. Aku nak sedekah, sedekah lah. Sebenarnya senyum tu ibadah. Siapa tanda ibadah tak sakit perut? Saya memang dia kecil opini. Jelas tak ini? Maka pertama kita kata Nabi dia bedah hatinya nak bagi tahu kita nak jumpa Allah bukan main calang-calang mu. Satu situasi di mana Nabi diangkat, letak lagi keimanan, dia angkat lagi keberkahan, dia letak lagi segala benda. Sebab nak jumpa yang maha agung, yang maha berkuasa. Jadi kita yang tak ada proses nak membersih hati ni letih weh. Taubatnya sikit, insafnya sikit. Siapa taubat hari-hari? Tak boleh ngaku, riak. Sebab itu sahabat taubatnya setiap kali selepas solat fardu. Kita nak tunggu tahajud je sakit perut weh. Okay? Bila solat taubat yang paling selesa? Zuhur, asar, tak kira lah bila pun. Tapi jangan tinggal dalam satu hari sampai tak taubat. Sebab itu kerja yang paling setan paling nangis. Okay? Kita dah belajar ke tentang setan? Udah kot kuliah? Udah ke belum? Oh ampun tuanku. Okay. Kenapa kita tak boleh jadi baik di bulan baik ini? Kerana syaitan hari 4 malam, siang malam, pagi petang empuk kita. Nak bertaubat bulan Rejab ni letih pun, nantilah dulu, kau kan muda lagi. Nak buat zuhur petang kan, asar kan boleh. Udah asar, maghrib kan boleh. Ngantuklah pula, insyaAllah pula last, nanti tahajud buatlah sekali. Jadi ke tak jadi? Tak jadi oh. Kerana itu memang kerjanya, bataliannya namanya jin. Ya, dalam setan yang maknanya belum tahu lagi. Kita belum sentuh kuliah itu. Tak apa, sikit. Belum sempat kot insyaAllah. Okey. Kenapa kita sulit nak jaga lidah? Kenapa sulit jaga telinga? Kenapa sulit jaga mata? Kerana memang kita berperang dengan musuhnya kita. Kita lahir ada korin, betul? Islam ke tak? Korin tu tak Islam. Kecuali yang Nabi punya je Islam. Artinya kita dah memang ada musuh ketat yang lahir bersama kita. Sejak kamu ada pendamping. Hati-hati oh. Takut dengar. Tapi kita tak tahu, kita tak belajar. Kita memang dibekal Allah pendamping untuk menguji kita. Okay, sebab dia tak Islam. Aku ciptakan manusia, jin dan manusia. Boleh faham? Satu lagi makhluk, malaikat. Tapi dalam ayat yang dalam satu ayat surat Taubah tu, aku cipta jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Betul, ayat pendek je tapi mahal tu. Ada apa sayang? Tanyalah kalau tak kena. Itu diganggu jin lah tu. Okey, minta maaf banyak. Sebab tak belajar lagi lah. Sorry, minta maaf ganggu. Macam kasar kan? Nasib lah buat macam mana kan? Sebab dia bila dia seorang bercakap, terganggu yang sebelah. Bila sebelah tu bergerak-gerak, orang sebelah sakit perut. Sebab itu kerja syaitan. Kita kata syaitan, sebenarnya dia adalah jin. Semua syaitan, semua iblis tu asalnya jin je. Jin buat dia apa? Api, panas ke tak? Panas. Apa tanda kita kena jin? Marah. Ni kata minta maaf, kuliahnya bercampur-campur kan, nasib lah kau mau. Okay? Boleh faham, tak boleh faham, nasib lah. Ini hadiah dari Allah, betul? Betulkan niat, aku memang nak berubah ya Allah, aku memang nak jadi baik ya Allah, bantu aku ya Allah. Okay? Kerana kalau oleh kerana kita tak belajar tentang musuh kita, kita buat dia aja.
Asal rasa malas ingat ni, ya Allah. Sekarang saya nak rasa malas je, kenapa? Kau nak solat tu malas je, kenapa? Padahal orangnya rajin, zikirnya banyak, tapi tak tahu, tak perasan, tak belajar bahawa musuhnya entak dia depan, belakang, ke kiri, kanan, atas, bawah. Sebab jin jauh lebih besar jumlahnya daripada manusia. Jangan main-main. Okay. Jadi Allah jadikan jin, kita pindah sikit ke jin. Kan sebab tadi nak jaga telinga. Kenapa tak boleh jaga telinga? Kenapa panas telinga? Sakitnya hati aku. Kan? Kerana dia duduk situ. Tadi pertama musuh kita Korin, yang tak Islam. Jin ada dua jenis. Jin buat daripada apa tadi? Api. Bila kamu panas, maknanya dah masuk jin dalam badan. Sudah terganggu oleh jin, pula digenggam oleh jin. Jin masuk badan kok mana? Dia suka masuk ikut mulut. Sebab tu Ramadan ni dia letih. Sebab dalam perut dia jumpa makanan. Dia boleh masuk kat liang rumah, tak apa, tapi susah jalannya. Jadi dia tunggu kita nguap. Tapi sebab kita tak belajar, terlamba je. Jangan main-main, weh. Minta maaf lah, weh. Teman dia batuk sikit. Mesti tutup, bukan patut tutup. Mesti masuk. Sebab kita tak belajar jin, kita berselamba je. Masuklah. Bacanya memang auzubillah minasyaitonirrajim itu nombor 1 lah. Tapi tengok keyakinan. Orang tu faham tak auzubillah minasyaitonirrajim tu apa? Ustaz cakap, ustaz cakap, kau tak cakap, letih. Kita kena faham. Sebab dia baling peluru, tapi kita tak tahu peluru tu peluru kapur ke, peluru betul ke. Jadi auzubillah minasyaitonirrajim yang tak faham, yang tak dipahami oleh orang yang menyebut macam baling peluru kapur. Dia lari sekejap, tak kena. Okey kan, saja nak nambah sebab kita nak jumpa Ramadan, jumpa Syakban, jumpa Ramadan. Ramadan ni ya Rabbi dia maling menderita. Okey, kerana tak masuk makanan. Okey? Sebab itu kita lepas asar tu, dah hilang puasa dah. Okey, dah cerita makan, betul? Kerana peluru pertamanya setan, belum, jin dulu. Supaya faham. Okey, bila faham kita boleh minta doa Allah dengan Allah. Kita belajar ni kerana Allah kan? Okey, jadi Allah cipta jin, Allah cipta manusia, Allah cipta malaikat. Malaikat daripada apa? Cahaya. Manusia daripada tanah. Jin daripada api. Tolong angkat baik. Siapa baik? Siapa paling baik 3 tu? Malaikat. Sebab malaikat imannya tak turun, tak naik. Yang kedua baik apa? Tanah. Betul tak? Kita baik ke tak? Bila tanah, tolong ambil kira. Kalau kamu tak faham, tak ingat asal usul kamu, kamu ni tanah nak ngamuk-ngamuk pasal apa? Pernah tengok tak tanah tu ngamuk? Pernah tak tengok dia bising-bising? Kau tambah-tambah ke, campak ke, kau korek ke, kubur najis ke, kubur apa. Berdek je, pandai-pandai kau lah. Esok jawab bawah tanah, besok kau tahu lah apa kau buat. Sebab itu jangan buat tanah tu. Alah, tanah sekarang tanah hempit kamu. Aku akan hempit kamu jadi lempeng. Nak buang sampah jangan senang-senang. Nak ludah saja, jangan ludah ikut kiblat. Marah di tanah. Hati-hati, itu baru cerita ludah. 9 sebab tak boleh berludah. Itu sebab lain lagi, ke jauh orang perginya. Tak ampun, masa sejam je. Jelas takat ini? Jin dari api. Api buat kita panas. Bila mula hatinya panas, telinganya panas, matanya panas, hatinya panas, kita dah tergenggam. Astaghfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku rupanya dah digenggam sebab dia boleh masuk dalam badan kita. Peluru paling besar yang dia pakai ialah nafsu.
Sebab itu belum puasa dah kumpul gula Melaka, dah kumpul tepung itu, tepung ini, asam itu, asam ini, ikan kering lah, apa kasam lah, apa lagi yang masih basin, yang jeruk-jeruk. Pekasamnya, ikan masinnya, ikan jinjangnya, ikan tulangnya, semua ada dah. Kerana kita menjaga nafsu. Jadi siapa masak sikit bulan Ramadan kat tangan? Minta ampun. Sikit sebab 2 orang je beli je udah. Memanglah sikit. Suami saya tu dia nak sambal, nak pencuk, nak rojak, nak nampak gantang daknya. Kita melayankan dah nafsu duk. Sebab itu puasa kita sakit. Sebab itu puasa kita tak buat kita berubah jadi lebih baik. Habis puasa habis macam tukar baju ya. Oh, ini pakai baju puasa, esok pakai baju raya. Tak ada yang lekat. Sebab dia kata, apa dia ni laser? Lepas puasa pun laser lagi. Dulu puasa. Kan dah habis bulan puasa. Yok, tak boleh ngumpat puasa. Tak boleh cakap orang puasa. Bulan puasa jadi baik, lepas itu jadi hantu balik. Apakah hal? Kerana apa? Kita tak faham. Dan secara spiritualnya, kata dia sekali lagi, jin dari api. Betul? Api kerjanya apa? Bakar. Bakar je kerjanya. Betul? Jadi sekali lagi, bulan Rejab, bulan spiritual. Bulan di mana aku belajar, sebab bulan ini bulan tak boleh perang. Betul? Tak boleh perang maknanya tak boleh sakit hati dengan orang. Betul? Betul ke tidak? Macam mana nak elak sakit hati? Jangan marah. Boleh tak marah? Mana boleh? Boleh ke tidak? Bila mula nak marah, astagfirullahalazim tu kena cepat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lagi kan auzubillahi minasyaitonir rajim. Puh. Sebab dia duduk belah kiri, empuhlah ke belah kiri 3 kali. Tapi kita tak sedar, ini masalah besarnya. Sebab setan, jin tu asalnya, setan tu daripada jin. Okey, jelas jin. Bila kamu mula nak panas, telinga panas, badan panas, sakit hati panas, lidah panas. Astagfirullahaladzim. Aku dah dikawal jin, ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Boleh kawal tak? Boleh buat tak? Mesti buat. Ini penting. Yang kedua, jin, kita ada manusia, jin dan malaikat. Malaikat paling baik, manusia paling belum tahu baik je tak. Okay. Ada baik, ada mengagam. Tapi jin pula ada 2. Ada satu jin Islam, ada satu jin kafir. Apa contoh jin Islam? Jin Islam ada kuliah dengan Rasulullah. Maknanya jin Islam tak usik kita kalau kita baik. Sebab dia geng kita. Tapi ada jin yang tidak Islam. Jin yang tidak Islam inilah yang kita panggil syaitan. Boleh faham? Apa sebab kerja je dia minta nak rosakkan kita? Sebab dia tak Islam. Dia dicampakkan neraka. Termasuk Azazil yang mengganggu Nabi Adam. Kalau malaikat boleh dilalu je, boleh dikalahkan, kita ni siapa? Nabi Adam dah duduk di syurga baik sebaik-baik manusia. Tapi apa? Kalah. Nak bagi peristiwa itu, Allah masuk dalam Quran. Walaupun kita tak jumpa, tak sama dengan dia. Nak bagi tahu kita. Walaupun dia kuat, dia hebat, tangan Allah yang buat. Betul tak? Kalah. Nak bagi tahu kita bahawa yang namanya setan tu besar ke kecil? Kuat ke tak? Ni yang kita tak tahu, kita tak kisah dia kacau kita ke tak? Sekarang duduk sebelah kita ni je Islam ke tak? Ada sebelah-sebelah ni yang main-main tu. Aku pun kuliah juga kata. Kamu main-main kuliah, aku diam je katanya. Sebab dia nampak kita, kita tak nampak dia. Ini yang kita dah ingat, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Oh letih weh. Boleh faham? Jin tak Islam inilah dan yang jadi bosnya iblis.
Yang jadi asistennya syaitan. Boleh faham? Sebab itu yang kacau Nabi Adam ialah iblis. Ketua kepada setan-setan. Boleh faham? Tadi kita dah ada pendamping yang memang nak kacau kita, yang ikut kita 24 jam. Kemudian Allah tambah pula lagi dengan pengganggu-pengganggu lain. Nak bagi tahu kita, to be better is not easy. To be good is not easy. To be Muslim is not easy. Sebab itu jangan ngaku-ngaku beriman selagi kamu belum diuji. Ayat dah tahu, buat je tak tahu lagi. Dapat ujian, wara-wara. Dapat orang marah pasal perut dah. Dia tu memang marah saya dari dulu lagi dah. Lantak dia nak marah dulu. Apa jangan kita marah? Betul ke tidak? Jelas? Jin tak Islam inilah yang kepung kita. Sebab dia sudah minta, Azazi dah minta dengan Allah, aku akan rosakkan semua mereka hamba-hambamu. Allah jawab apa? Kamu tak dapat kacau yang beriman. Kita beriman ke tak? Yang rasa-rasa beriman, dia tak akan susah hati dengan apa pun takdir yang Allah sudah tentukan. Aku ditakdirkan sakit lutut, okey, terima. Aku ditakdirkan bercerai, okey, terima. Aku ditakdirkan anaknya mati, terima. Aku ditakdirkan suami meragam, terima. Tak ada ngok-ngak punya dah. Tapi kita banyak tak ngok-ngak? 4 lori ngok-ngak. Mana imannya masih huru-hara. Orang beriman itu kalau belum diuji dengan kamu okey tak okey sebenarnya. Jadi sampai kamu kata, kalau kamu benar-benar hamba Allah, kamu terima semua takdir ni. Semua takdir yang Allah tentukan untuk kita. Sebab tadi siapa yang jalankan kita? Allah temukan dengan orang jahat, Allah temukan dengan orang baik, Allah temukan dengan senang, Allah temukan dengan yang susah. Mahunya Allah. Sebab itu pesan ulama kata apa? Kalau kamu mengaku beriman, tolong terima semua takdir yang Allah sudah bagi untuk kamu, sediakan untuk kamu. Kerana apa? Yang bagi kamu ujian itu, yang bagi kamu cabaran itu, yang uji kamu itu ialah yang paling sayang dengan kamu. Boleh faham? Allah bagi ujian, Allah bagi susah. Kenapa Allah bagi susah? Dia tu tak solat tapi senang je hidupnya. Aku ni solat tapi meragam banyak perut. Kalau dia tidak mampu menerima takdir. Ada orang kerja pagi petang sampai malam, dapat sikit je. Ada orang kerja siang aja. Orang kerja dari rumah aja totek-totek dapat juta-juta. Betul? Oh, dia tu jutawan yang main-main. Ini pengalaman-pengalaman jumpa-jumpa jutawan-jutawan ni. Allah bagi menjumpa-jumpa orang kaya ni. Okay. Nak tengok balik, ini takdir. Bila tengah mewahnya, tak jejak bumi yuk, sibuknya. Bila terduduk, apa jadi? Ada yang hilang ingatan. Apa sebab? Tidak mampu terima takdir. Bila tak mampu terima takdir, belum tentu beriman. Okay. Sebab itu dah meminta semua yang dalam dewan ini. Senang hatilah dengan apa pun. Boleh faham? Senang hatilah dengan apa pun. Apa pun kena ingat. Ini ujian Allah untuk siapa? Untuk kita. Sebab Allah bagi. Sebab apa? Sebab Allah sayang kita. Yang bagi itu yang paling sayang dengan kita. Tapi kita pula aru biru, ya Allah. Saya ni tak habis-habis diuji Allah. Doktor dah mak sakit, anak sakit, suami sakit, saya pula sakit, ya Allah. Boleh senyum tak kak? Boleh gelak tak tak? Tak boleh gelak punya kalau tak ada imannya. Faham tak? Jadi belajarlah senyum. Anak sakit ke, suami sakit ke, cucu sakit ke, siapa sakit pun, belajarlah sengap bersyukur, baru yakin ada Allah. Allah yang bagi, Allah sayang aku, sebab itu dia bagi aku. Kita tanya pula, pasal apa Allah bagi aku? Jangan. Kita bukan bos. Siapa bos? Allah bos. Jadi ingat tadi, jin yang tak Islam ini yang namanya syaitan. Yang jadi Korin itu pendamping kita. Pendamping artinya dia sentiasa ada kacau kita.
Sebab itu zikir tu jangan berhenti, selawatnya jangan berhenti. Nabi kata, sahabat tanya, banyak mana aku nak selawat dan kamu ya Rasulullah? Sengah suku. Buatlah berapa kamu mampu. Buatlah suka hati kamu. Tapi kalau kamu gunakan sepanjang hari, kamu diampun dosa, diberi syurga dan diberi kemudahan, diberi ketenangan. Masya Allah. Nak bagi tahu yang selawat, yang zikir tak berhenti, setan tak kacau. Mukanya tenang, mukanya lapang, hatinya bahagia, bahasanya lembut. Boleh makan, boleh tidur. Ada orang boleh makan tapi tak boleh tidur. Ada orang boleh tidur tak boleh makan. Nampak ke tak? Jadi tolong ambil kira, kalau kita mula nak panas, okey, bermakna dah dia masuk dalam badan kita bersama dengan nafsu. Nafsu kita pula nombor 1, kawal kita. Jadi kalau tak kuat keyakinan, ini nafsu, nak makan itu, nak makan ini, teringin pula, tak nampak pula, terasa macam nak makan. Banyak tak terasa? Dia mula Rejab, nanti puasa, jom kita makan sama-sama. Makan-makan je. Mula teringin, mula teringat, mula terkenang, mula itu semuanya permainan nafsu. Teringin pula nak pakai tudung begitu, nak pakai tudung begini. Teringin pula nak begitu, nak ke situ, nak ke sini. Teringin pula nak makan nasi Arab minta kat Ampang tu. Padahal kat sini lambak nasi Arab. Teringin pula nak makan bubur caca lah, bubur apa sekian ika. Betul tak? Apa sebab kita mabuk? Kerana kita terlupa bahawa nafsu itu peluru paling besar yang setan pakai untuk kita. Okay? Itu yang orang kata, bila kata nak makan dan nampak makanan tak solat, tak, jangan apa, nak solat nampak makanan, makan dulu. Makan dulu, baru lepas tu baru solat. Kan hadis Nabi tu, terus pakai hadis. Yang lain tak pakai pula. Faham? Kerana selera dulu, kenapa tak Allah dulu? Boleh lawan tak? Lapar macam mana? Solat tak khusyuk. Dah solat pun, dah makan pun tak khusyuk juga. Ini masalah kita. Setan olah-alik kita. Okay? Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan. Tolong kecilkan selera. Kalau kecilkan nafsu di bulan-bulan ini. Latihannya sekarang. Bukan latihannya bulan Ramadan. Sekarang. Sebab itu Rejab dipanggil cukup berkah dulu. Tolong berasa kamu tu aku yang jalankan. Tolong bersihkan hati kamu kalau kamu nak jumpa Ramadan. Kalau hati masih karat-karat, tak jumpa Ramadan, jumpa bulan, jumpa puasa, tak jumpa syurganya, tak jumpa bonusnya. Kita rasa tak kita jumpa Lailatul Qadar? Rasa tak? Memang Allah tak bagi rasa, betul? Tapi bertambah baik ke tak? Ni nak kena tanya. Kalau dah rasa macam jumpa ke tak jumpa, ya Allah ya Tuhanku, jumpa ke tak jumpa, tapi aku nak jadi baik lepas Ramadan, ya Allah. Ni kekuatan yang kita nak angkat. Jelas? Jadi bulan Ramadan yang datang ni setannya gemuk-gemuk, besar-besar. Okey? Sebab mereka sakit hati, tak makan daripada sahur sampai maghrib. Sebab itu asar tu kita digodak-godak, masak itu, masak ini, beli itu, beli. Jom pergi pasar Ramadan. Putus-putus jari jenjing. Sebab nak jaga nafsu. Masak macam biasa sudah-sudah. Kalau mampu jaga nafsu. Boleh faham? Jadi pertama kita kata kita nak rasa Allah jalankan aku. Kedua kita nak rasa hati aku ni nak berangsur bersih ke tak, zikirnya banyak ke tak, sedekahnya banyak. Bulan ini nak belajar jadi baik. Nak tahajud start bulan ini. Nak zikir start bulan ini. Nak Quran start bulan ini. Nak sedekah start bulan ini. Kerana bulan ini bulan permulaan membantu diri jadi lebih baik. Boleh buat ke tak? Ni kekuatan. Tadi kita ada pendengar, ada penglihatan, ada pergerakan. Semua gerak kita dipegang Allah. Itu kekuatan. Yang ketiga kita katakan, ya katakan di jalan junjungan besar dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita nak ambil kira Masjidil Haram, kita faham dah ada di hati. Semua kita rasa dia keberkahan, betul? Tapi Masjidil Aqsa ada peristiwa. Sebab itu Palestin dikatakan tapak ataupun bumi para anbiya. Kalau sempat pergilah ketiga masjid ini, kata Nabi.
3 ke masjid terhebat ini. Kita ada masjid terhebat lagi di bumi ini selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Ini kekuatan. Jadi sekali lagi kita ambil kira perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Apa yang kita nak belajar dari masjid ke masjid? Kemana pun kita pergi, yang tempat terbaik kita melawat ialah masjid. Okey. Ada yang pergi umrah dah sampai Mekah tak nak pergi masjid. Allah, letih ya. Kan dekat je. Dengar imam. Dengar apa kamu tak boleh bagi imam. Sebab kamu dalam rumah. Nantilah Zuhur tak pergi, Asar pergi. Dengan Maghrib, Isya balik. Oh, tengah tu tak payah Zuhur, Asar. Pergi Maghrib, Isya je. Ada tak? Ada. 4 lori ada. Bukan lagi. Dari sini berapi-rapi, berasap-rasap nak pergi berumrah. Sampai sana, letih pula lepas subuh tadi. Tidur. Okey, ini kerja siapa? Setan. Ni kekuatan yang nak dibangunkan. Yang tak boleh masuk Madinah Mekah hanyalah bukan iblis. Dajjal. Lain semua boleh. Okey, Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Setan ikut kita. Korin ikut kita. Sebab itu sampai masjid ngantuk. Dia tak bagi bercakap sebab orang tak boleh cakap. Orang gelap, orang hitam, orang tinggi, orang rendah. Tak boleh sembang. Udah kita pun sujud sahwi, baca semuka dah hilang. Betul ke tak? Dari sini berapi-rapi nak ibadah. Orang kirim doa 4 guni. Doa sendiri pun tak lepas baca. Ngantuk. Betul ke tak? Ni lah yang kita, kalau kita tak faham kita ni siapa. Siapa yang buat kita jadi macam-macam supaya matlamatnya tak jadi. Nak dapat umrah mabrur tu tak jadi. Nak dapat doa yang Allah kata, Nabi kata berkah tu tak dapat. Sebab tak sungguh ya Allah, itu aku berkati kami bulan Rejab, bulan Syaban, sampai kami ke bulan Ramadan ya Allah. Sungguh-sungguh tak tu? Udah aku nak depan TV pula lagi aku. Betul? Sebab itu sekali lagi belajar macam mana dapat doa yang betul-betul fokus. Minta dengan Allah, ya Allah, lawan aku daripada pergangguan ya Allah. Aku nak berdoa ni ya Allah. Aku nak minta denganmu ya Allah. Aku nak minta sungguh-sungguh ya Allah. Kita main angkat tangan je, lah selesai. Nak bahasa Arab tak faham pula tu, lagi aku. Bukan tak boleh doa bahasa Arab, tapi betul faham apa maksud bahasa Ruminya supaya masuk ke hati. Okay? Sebab itu solat duha, Allahumma duha-uka, apa maksudnya ya? Kita hafal ayatnya dalam bahasa Arab, tapi tak apa dalam bahasa Melayu. Maka lekatnya sikit. Sebab doa yang terangkat dari hati, bukan mulut je pompeng-pompeng tak. Sebab itu kekuatan pertama kita kata, perjalanan tadi kita dah angkat, kita nak bersih. Pertama kita kata Allah jalankan kita. Kedua kita kata kita tak jumpa Allah sangat sulit, bukan senang. Okay? Perjalanan misteri Rasulullah ini perjalanan yang tak boleh pakai kepala. Maka sampai ke Masjidil Aqsa, bumi para anbiya, tanah para anbiya, masjid para anbiya. Kerana apa? 25 orang Nabi pernah turun ke Masjidil Aqsa. Nabi singgah di Masjidil Aqsa. Betul? Jadi kalau lalu masjid, kalau pergi rombongan, singgahlah mana-mana masjid pun. Supaya solat sunat 2 rakaat. Kerana apa? Kerana nak ikut cerita Nabi. Singgah di Masjid Aqsa, solat sunat. Ini kekuatan. Jadi kita cari bukan shopping mall dulu. Bukan restoran Arab dulu. Masjidnya dulu. Ni kekuatan. Sebab bulan ni bulan berkah. Kita nak pergi tempat cuci-cuci je, tempat cantik-cantik je. Okay? Kalau boleh kita nak dapat pilihan-pilihan tu begitu. Okay? Kemudian kita nak angkat sikit je lagi. Kita 5 minit. Okay, perjalanan ke atas. Orang tengok jam ramai dah tu. Umi pun tengok ke. Okay? Sebelah suku kan? Okey. Kita ambil terus naik ke atas dah. Nabi sudah sampai ke langit pertama, betul?
Jumpa siapa? Nabi, entahlah, tahu lebih. Jumpa Nabi Adam, betul? Langit pertama, Nabi Adam Nabi pertama, betul? Siapa lebih besar agak kalau kita ikut orang tua orang muda? Langit ketujuh siapa jaga? Nabi Ibrahim. Kalau ikut kita lah orang tua pergilah ke dekat no. Langit ketujuh lah, kenapa? Langit satu je. Kalau pakai logik otak, betul? Apa sebab Nabi Adam tak letak langit ketujuh? Agak-agak le. Kita tembak pakai logik kita. Sebab dia Nabi pertama, maka duduk je langit pertama le. Yes. Boleh lah agaknya. Artinya kita nak angkat walaupun dia first, tapi dia pernah buat dosa. Allah tak letak dia langit yang paling dekat dengan dia. Patut engkau dulu kan duduk dengan aku di syurga. Kenapa kau tak letak dia dengan itu je? Kalau pakai logik kita, orang tua tak depan. Artinya di tempat terbaik, betul? Tapi bermakna yang tua-tua jangan rasa dia hebat sangat. Yang tua-tua jangan nak ditua-tuakan. Tunggu orang tua makan dulu baru orang muda makan. Apakah hal kau dah lapar, siapa nanya makanlah. Jangan rasa kita nak ditua-tuakan, nak jadi ketua, nak diketuakan, nak didulukan, nak diangkat-angkat, betul? Ini kekuatan yang nak dibangun. Sebab yang duduk di langit ketujuh bukannya Nabi Adam. Yang langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi lalu langit dua, langit tinggal lagi empat. Masa tak ada. Langit tujuh sampai langit 6. Ada siapa? Nabi Musa. Satu-satunya adik-beradik, satu-satunya Nabi yang sedih, nangis. Kamu anak bongsu je, umat kamu kecil je, umurnya pendek je. Betul tak? Tapi Allah jemput engkau, jumpa Allah. Ya, itu macam kalau ayat kita lah. Sebab itu dia menangis. Semasa Nabi meninggalkan dia untuk naik ke langit ke 7, jumpa Nabi Ibrahim. Nabi lain tak kata selamat dalam selamat je. Okay, Nabi Adam tak kata apa, okey silakan. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan selamat. Okay. Tapi yang sedihnya Nabi Musa. Okay. Umat kamu kecil, umurnya pendek, tempoh masanya kecil, betul? Tapi engkau Nabi pula last pula tu. Engkau yang dijemput loh. Patutnya kita orang ni lah. Kalau ikut seniority lah, betul? Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah, Nabi Ibrahim boleh sembang dengan Allah, betul? Ini kekuatan. Artinya yang tua-tua letaklah tempat mana-mana yang mampu, yang boleh. Tak payah nak didulu-dulukan. Itu ibrahnya yang kita nak angkat. Boleh faham? Letak duduk, lepas orang letak tepi-tepi lah, tak tengah-tengah lah. Nak kendial lah, belakang-belakang lah. Betul? Cawan plastik, tak ada. Mesti cawan kaca. Letih kita. Okey, sampai ke langit ke-6, turun balik Rasulullah. Dia pendekkan lagi. Nabi Ibrahim kata, okey, kamu dapat apa? Dapat solat 50 waktu. Okey, jalan. Sampai Nabi Musa, apa jadi? Engkau dapat apa? Dapat solat 50 waktu. Loh, umat aku jauh lebih besar dari kamu, tapi susahnya nak ibadah. Minta balik. Tak lalu umat kamu halus ya. Udah umurnya pendek. Saiz pun kecil. Kan umat paling pendek, paling kecil kita. Okay. Yang paling banyak dosa pun umat kita, sebab itu kecil, tertimpa dosa. Itu kata sejarah, bukan kata Umi, kata sirah-sirah. Kita ikut je. Ya ke tidak? Umi tinggi okey lah tu. Masih membincang tajuk itulah. Orang kecil-kecil, tu yang kecil-kecil tu sampai tak boleh besar, berat dosa. Bukan dosa kita, dosa mak ayah datuk nenek dulu lah. Kita tak tahu. Kita okey je. Setiap lahir itu suci saja je nak buat apa kita kata kekuatan. Jangan buat yang kecil terus tak datang kuliah pula kan. Okey, jadi Nabi Musa bincang, duduk sini. Umat hang kecil, umurnya pendek, masa je sikit. Tak terbuat yang 50 ni dah. Betul? Naik balik. Berapa kali naik? Entahlah tu. 5 kali naik, sekali naik dikurang 10. Jadi akhirnya dapat 5. Dah dapat 5. 5 ni pun berat hang.
Ini yang kita nak. Ada sahabat, ada abang, ada adik-beradik yang ingatkan kita. Faham tak? Yang nasihatkan kita. Kita jadi nombor 1, ke nombor 2, nombor 3. Dia dengar tak dengar nombor 10. Tapi Nabi Allah, Nabi Muhammad dengar. Dah senior kan? Makanya kita ni kalau ia ke betul ke tak betul ke, kalau orang bagi nasihat, dengarlah. Ikutlah kalau tak banyak menyusahkan. Betul? Nak bagi jangan begit sangat. Aku yang pergi jumpa, suka akulah. Kalau kau hebat, kenapa Allah tak jumpa hang? Kenapa tak jemput hang? Kalau kita yang datang, betul? Tapi Nabi Muhammad tak cakap macam tu. Dia terima, dengar, ikut sampai yang terakhir tinggal 5. Apa alasannya? Malu. Aku malu. Malu nak minta dengan Allah lagi. Okay. Kita malu tak dengan Allah tak minta. Nak minta pun tak malu, tak minta pun tak malu, tak letih. Betul ke tidak? Berbanyak kita berdoa, nak tunggu atas sejadah berdoa. Jadi sekali lagi, tolong bangun keyakinan, jangan pernah letih, jangan pernah berat nak berdoa. Jangan tunggu saat-saat tertentu, bila-bila masa saja. Okay? Dan tolong dengar nasihat. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Walaupun kita yang dinombor satukan, tapi tidak bermakna orang lain-lain tu tak penting. Nasihat itu tidak penting, jangan. Sebab itu tolong hormat seniority. Okay? Seniority itu mahal walaupun pakai ke tak pakai nombor 10. Tapi dalam keluarga kita mesti ada adik-beradik yang boleh nasihat kita. Dia itu bukan boleh makan nasihat. Kan ada kakak yang tak nak dengar nasihat adik-adik. Betul? Jadi ibrah daripada ini, tolong buka telinga yang baik, buka mulut yang baik untuk dengar apa yang terbaik yang Allah nak bagi. Kerana apa saja yang orang bagi adalah untuk tujuan membaiki diri kita. Walaupun nasihat yang kita terima itu nampaknya macam tak berapa cantik. Walaupun tak berapa cantik, tak berapa mengembirakan, tetapi Allah tidak pernah bagi pada seorang hamba Allah tanpa ada kekuatan. Ditemukan Allah dengan takdir itu bermakna Allah sedang jamin kamu balik jumpa aku. Boleh faham? Jadi bila dapat pandangan, dapat nasihat, diajak berbincang, maka terima dengan baik. Belajar maafkan orang, belajar terima kesalahan sendiri, belajar terima kesalahan orang. Kalau boleh terbaik di bulan ini, tak ada lagi melihat buruknya orang. Boleh? Sebab nak dapat doa Rasulullah, bulan barakah. Dan yang paling penting, Maha Suci Allah. Aku tak jalan seorang, aku tak makan seorang, aku tak masak seorang, aku tak hidup seorang. Boleh? Jadi kalau setiap langkah dan gerak kita merasa kita bersama Allah, insya-Allah bulan ini akan jadikan kita bulan paling berhati-hati. Bulan jaga lidah, bulan jaga telinga, bulan jaga mata, bulan jaga kaki. Bulan jaga hati, nak bersih, rendamlah hati itu. Zikirlah sebanyak-banyaknya, makanlah apa yang terbaik. Kalau dia kata kamu ini boleh bagi hati kamu sehat, makan. Sebab hati itu mesti sehat secara fizikal dan mesti sehat secara spiritual. Sebab itu ada sakit jantung, ada sakit hati, ada sakit limpa. Kerana limpa atau jantung yang sakit, paru-paru yang sakit, tak boleh berdoa. Sebab dia proses. Kekuatan-kekuatan itu nakkan kalau boleh dalamnya fizikalnya sehat dan spiritualnya sehat. Sebab itu orang sakit susah nak solat, susah nak ibadah. Ada gangguan-gangguan dari organ-organ yang tak sihat. Oleh itu latih diri untuk jaga fizikal, laman dan luaran, supaya mampu menjaga spiritual, rasa jiwa, rasa hati kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi akan menjadikan Ramadan kita ataupun Rejab kita ini, Rejab yang benar-benar mendapat keberkahan seperti yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf banyak-banyak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang maha dekat, ya Allah yang maha melihat, ya Allah yang maha tahu, ya Allah yang maha menilai, ya Allah yang maha mengurus kami, ya Allah. Sekali lagi hari ini, ya Allah, di waktu doamu ini, ya Allah, kami mengangkat doa kami, ya Allah, dengan sepenuh hati.
dengan penuh rasa bahawa Engkau sedang menjadikan yang menjaga kami di sini ya Allah, yang membolehkan kami sampai ke sini ya Allah, dan kami terus dijaga di manakah kami berada sampai kami dijemput berjumpa denganmu ya Allah. Engkau yang maha mengurus, Kau yang maha memberi ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk mengubah diri dari kuliah yang kami dengar ya Allah. Bagi kami merasa ya Allah kami datang diurus olehmu ya Allah. Jangan bagi kami merasa kami tak mampu mengurus diri kami sendiri ya Allah. Beri kami rasa dan kekuatan bahawa setiap gerak kami adalah darimu ya Allah. Setiap kelebihan kami darimu, setiap kekurangan kami darimu ya Allah. Setiap kesalahan kami juga darimu, dan setiap kebaikan kami juga datangnya darimu ya Allah. Oleh itu kami sudah mengaku beriman ya Allah. Maka berikanlah kami ketabahan, kekuatan, petunjuk dan hidayah, agar kami mampu menerima semua takdir yang ketentukan ya Allah. Kerana kami ingin mengangkat diri kerana takdir itu datangnya dari kuasa yang paling penyayang dengan kami ya Allah. Kadang-kadang kami merasa ujian ini berat ya Allah. Kami merasa kami seolah-olah terinaya ya Allah. Kami seolah-olah merasa kami pendosa ya Allah, sehingga kami diujikan begitu berat. Sedangkan Kau sudah menjanjikan tidak ada bebanan yang tidak mampu kamu terima. Tidak ada aku berikan bebanan selagi apa yang kamu terima, apa yang kamu mampu. Maka berilah kami perasaan ini ya Allah, redha ini ya Allah, keyakinan ini ya Allah, bahawa kami tidak mampu bergerak tanpa-Mu, kami tidak hidup tanpa-Mu ya Allah. Tanggalkan dalam hati kami rasa sendiri ya Allah. Kami berjalan sendiri, makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri. Yang kami pakai selama ini ya Allah, jangan disebabkan kesalahan itu kami tertanggal darimu ya Allah. Bantu kami untuk berjumpa namanya taubat. Anda kata lidah kami tergerincil selama ini, banyak sekali menggunakan perkataan sendiri-sendiri ya Allah, sehingga tanggal hubungan kami denganmu ya Allah. Maka di bulan berkahmu ini, sampaikan kami keberkahan ini sehingga kami layak untuk mengubah diri, mengubah keyakinan, mengubah iman, mengangkat balik perasaan cinta tertinggi kepadamu dan kekasihmu. Peristiwa Isra Mi'raj adalah hadiah untuk membasuh hati kami, agar kami benar-benar meyakini betapa berkuasanya Engkau ya Allah, betapa indahnya kehidupan kekasihmu ya Allah, dan betapa bertuahnya kami menjadi pengikut kekasihmu itu ya Allah. Maka turunkanlah kebaikan-kebaikan yang ada pada kekasihmu, untuk kami mampu mengangkatnya sebagai bukti kami adalah pengikutnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan syukur dan terima kasih kerana menerima kami, mengizinkan kami sampai ke bulan ini ya Allah. Maka sekali lagi kami mohon, kami layakkan kami dijemput masuk ke bulan Syaban-Mu. Dan paling penting, izinkan kami menjadi tetamu Ramadan-Mu. Anda ini Ramadan terakhir kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini nanti Ramadan yang terbaik untuk kami, hingga kami mampu menjejak kaki ke syurga-Mu, hingga kami dipilih berada di malam Lailatul Qadar-Mu ya Allah, dan diberi ampunan sepenuh-penuhnya ya Allah, sehingga puasa menjadi pintu untuk kami tuju menuju syurga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan untuk sampai ke bulan-bulan terbaik ini ya Allah.
dan hati-hati bahawa kita sedang diuji dengan bulan ini. Dan Umi mohon ampun dan maaf anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya saya, terima kasih banyak. Aku tak datang, Pak. Tak izin saya buka. Tak izin buka ni. Ada mesyuarat di masjid yang boleh datang ramai-ramai harap yang insyaAllah dan pun jaga diri dan salah-salah dari kami mohon permaafan insyaAllah betul-betul